kita akan ada kemungkinan kita mati lemas lah. Ya. Ini yang bahaya yang ada sekarang. Oleh kerana itu amat penting kita membolehkan orang terus mula meniaga dan sebagainya. Ini satu kelemahan dan tapi itu berkait juga dengan politik. Saudara semua nak tahu tentang ekonomi. Saudara semua nak tahu sebenarnya masa depan kita macam mana. Saudara semua nak tahu sama ada nasi dalam pinggan masih boleh diisi. Kita nak tahu juga sekarang ni B40 ni dah jadi B60 dah. Kalau B60 jadi B60, yang dah B40 ni turun apa lagi? Dia turun TB, terbawah 40. Jadi istilah-istilah baru tentang T20, M40, B40 ni dah bercelaru. Mungkin Prof boleh betulkan sikit untuk pengetahuan kita malam. Syaril, perkenalkan dulu Prof. Yep. Dr. Jomo Kesundram. Doktor hanya akan buka mulut bila kita ada 500. Sekarang kita dah ada 400 lebih. Feliz cepat, saya harap dalam masa 5 minit kita capai 800 malam ni. Baik, bila bersebut tentang Profesor ataupun Dr. Jomo Kesundram ni, Tuan Haji Zainal, memang seperti yang Tuan Haji Zainal kata tadi, kita jarang tengok Dr. Jomo dalam keadaan yang tersenyum. Muka dia selalu serius. Kalau dalam seminar, dalam ada pembentangan paper apa semua, susah nak tengok Dr. Jomo ni senyum ni. Ini tak era benar sebab Dr. Jomo adalah bekas penuntut Maktab Tentera Diraja. Bekas penuntut Maktab Tentera Diraja. Kalau izinkan saya baca sedikit, Doktor. Kalau tengok daripada biografi Doktor ni, saya rasa 10 minit tak habis. Tapi basically, Dr. Jomo adalah lulusan dalam bidang ekonomi daripada Yale College. Kemudian dia pergi ke sekolah Kennedy di Harvard. Dan seterusnya PhD juga di University Harvard. PhD ekonomi daripada University Harvard, universiti yang terkenal di dunia. Bila kembali ke tanah air, memegang pelbagai jawatan dalam universiti dan sebagainya. Juga sering menghasilkan buku serta menghadiri seminar-seminar di peringkat antarabangsa, di peringkat dunia. Dan tidak lama dulu kepakaran Dr. Jomo digunakan oleh kerajaan yang di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir untuk menjadi salah seorang daripada orang kata apa pemikir ekonomi. Itu orang kata apa, Tuan Haji, saya rasa pendek saja kerana saya tunggu 1000 dia. Saya tunggu 1000 dan saya nak beritahu dekat you. You bagi introduction tentang beliau bersama dengan Dr. Mahathir, tetapi sepanjang 80-an dan 90-an beliau adalah orang yang paling dibenci oleh Dr. Mahathir. Itu benda yang orang tak tahu. Pada 80-an dan 90-an, kedudukan beliau di UM, jawatan beliau di UM, kalau boleh UM tak nak ada Dr. Jomo Kesundram kerana dia tidak disenangi oleh Tuan Mahathir pada waktu itu. Tapi ada satu bahagian yang lucu, waktu gawat 98, saya telah naik teksi daripada seorang pelajar master UM. Yang bawa teksi. Masa tu belum ada Grab, dia bawa teksi dan dia buat master di UM. Saya selalu ikut syarah Dr. Jomo di UM. Kemudian saya tanya dengan dia, apa yang special tentang Dr. Jomo? Budak master tu laki-laki, dia boleh jawab, kata dia sangat disenangi oleh pelajar wanita kerana mereka menganggap dia seorang yang sangat kacak. Oh, kacak. Yes. Itu tidak era benar. Ini kita cerita dua orang ni. Dr. Jomo dengar je ni kan. Tak apa. Kita gosip tentang Dr. Jomo. Memang Dr. Jomo ni memang handsome mana. Sebab saya terkejut kerana saya kata saya kata, bang, saya tanya seorang pelajar master, introduction abang yang pada saya itu, dia kata betul. Di kalangan pelajar wanita, mereka bercakap bahawa Dr. Jomo seorang yang sangat handsome. Okey, Doktor, kita dah capai 1000 orang sekarang dalam tempoh 5 minit. Wow. Benar. Boleh tak kita ambil 2 minit? Kita sebelum kita pergi topik yang orang kata apa sukar atau berat pada malam ini, pecah kepala ni, boleh tak kita nak dengar sikit komen Dr. Jomo sebab ramai orang tak berani nak tanya. Ini mungkin dalam malam ni kita nak dengar sikit sisi lain Dr. Jomo. Doktor, saya difahamkan doktor daripada keluarga Cina Indian, itu yang menyebabkan doktor ni muka macam Melayu. Kadang-kadang orang pun confuse nama Jomo Kesundram apa. Doktor, dalam mungkin untuk permulaan sebelum kita pergi dengan lebih
berat sikit doktor. Boleh cerita sikit doktor pasal latar belakang doktor? Sebenarnya saya lahir pada ujung tahun 1952. Waktu saya lahir, seorang nama dia Jomo Kenyatta baru dimasukkan dalam penjara di Afrika, di Kenya. Okey. Dia masuk penjara pada bulan Oktober dan bila saya lahir, ayah saya beri nama dia lah, nama Jomo. Sebenarnya itu bukan nama dia yang sebenar, tetapi nama yang samaran dia, nama dia yang bererti. Ayah saya tak tahu ertinya, tapi kemudian saya dapati bahawa namanya bererti Dalam bidang ekonomi daripada India. ya, namanya lembing yang sedang membakar. Oh, Jomo. Itu nama perang lah, nama perang, ya. Oh, okey. Ada hanya dua tanah jajahan British yang ada penentangan secara bersenjata. Satu Malaya dan yang satu lagi Kenya. Jadi waktu itu dia Kenyatta itu masuk penjara dan dihukum oleh seorang hakim yang dibawa khas daripada Fiji. Orang putih tapi dibawa dari Fiji untuk jatuhkan hukuman, dan syarat dia dapat 50,000 pound ya. Waktu itu banyak tau, 50,000 pound. Oh, sekarang pun banyak. Dulu lebih banyak ya, banyak. Dan syarat yang kedua, pada malam hukuman itu dikenakan, dia akan dibawa keluar dengan pesawat terus ke London. Jadi itu datang namanya. Ya, jadi nama yang kedua itu nama Kwame itu sebenarnya ayah saya juga tidak tahu ertinya, tapi sebenarnya maksudnya lahir pada hari Sabtu lah, ya. Oh, Kwame. Tapi itu nama Ghana, dan kebetulannya pada waktu 40-an, tahun 40-an, pemimpin Afrika yang paling terkemuka, nama dia Kwame Nkrumah, dan dia dari Ghana, ya. Jadi saya dinamakan, diberi dua nama Afrika. Jadi sebab itu sampai sekarang semua orang merasa ini macam ganjil lah, ya, nama yang cukup ganjil. Tapi sebelum saya masuk UM, saya nak cerita sikit. Saya pernah kerja dekat UKM selama 5 tahun setengah. Dan waktu tu saya cukup rapat dengan orang-orang yang malangnya telah meninggal, seperti arwah Rostam Sani, arwah Ismail Saleh, ya. Ismail Saleh seorang ahli ekonomi, dan kedua-dua mereka kebetulannya terlibat menggubal apa yang dikatakan wawasan 2020 Tun Mahathir. Ya, dan saya cukup rapat dengan mereka, dan kemudian saya pindah ke UM lah pada tahun 82. Tapi yang saya nak ceritakan, waktu di UKM, kami telah jemput seorang ayah kepada Naib Presiden Amerika Syarikat sekarang, Kamala Harris. Jadi, jadi Donald Harris itu seorang asalnya daripada Jamaica, juga tanah jajahan British dulu, yang telah diundang dan pernah datang ke sini memberi syarahan. Dia seorang waktu itu profesor di Stanford University lah, yang agak terkenal juga, ya. Dia masih hidup lagi, tapi tak setuju dengan anak dia. Ya. Doktor? Ya, pada tahun 80-an, doktor menjadi idola banyak kepada anak-anak muda yang sangat kiri. Berarti kalau kami nak tahu tentang politik sosialis, kami akan melihat Kasim Ahmad.
Kalau kami nak melihat ekonomi sosialis, kami akan melihat kepada doktor. Kami akan bercakap bahawa inilah orangnya, ini orang. Apa yang mempengaruhi pandangan doktor pada tahun 80-an hingga doktor mempunyai hubungan tegang dengan banyak ahli politik, dengan Tun Mahathir pada tahun 80-an. Menggugat kerjaya doktor di UM hingga saya fikir waktu tu hampir boleh kata dibeku dan diasingkan. Saya nak tahu dulu ideologi doktor pada tahun 80-an. Apa yang doktor impikan Malaysia pada tahun 80-an? Ekonominya, manusianya. Sebab orang tak akan kenal Dr. Jomo kalau tidak melihat profil Dr. Jomo sebagai seorang rebel pada tahun 80-an ketika menjadi akademis dan ahli ekonomi di universiti. Mungkin itu yang cara orang lihat saya pada waktu itu. Tapi sebenarnya saya waktu di sekolah lagi di Maktab Tentera, kami mempunyai pandangan-pandangan yang tersendiri, ya. Dan ada usaha-usaha untuk memajukan idea-idea yang agak maju lah, ya, kami anggap agak maju. Walaupun saya di bangku sekolah lagi, kagum jugalah dengan beberapa orang yang pemimpin-pemimpin gerakan mahasiswa di Universiti Malaya waktu itu, Syed Hamid Ali dan beberapa orang lain. Jadi waktu saya belajar, kemudian saya juga terus terpengaruh lah, ya. Walaupun saya di luar negeri, saya terus terpengaruh dan cuba memikirkan idea-idea yang mungkin relevan dalam konteks kita sekarang, ya. Jadi bagi saya, hubungan saya dengan Tun Mahathir ini, saya sebenarnya bukan tidak pernah berselisihan dengan dia secara peribadi, ya. Malah ada beberapa ketika kali pertama saya lama bergaul dengan dia waktu dia timbalan Perdana Menteri tahun 79. Saya dengan Dr. Nasir Hashim, ya, waktu itu ketua pengarang majalah Nadi Insan, kami telah adakan wawancara dengan dia, dan bagi kami beberapa usaha dia waktu itu untuk terus memajukan ekonomi dengan melalui perindustrian dan sebagainya, bagi kami itu amat penting, ya. Jadi apa yang walaupun kami mungkin kurang setuju dengan pandangan dia tentang agihan pendapatan, agihan kekayaan dan sebagainya, yang kemudiannya menjadi nyata sewaktu tahun 90-an, tahun 80-an. Tetapi dalam banyak hal boleh dikatakan dia meneruskan warisan Tun Razak, ya. Tun Razak yang pernah mengambil alih syarikat-syarikat gergasi British dalam sektor perlombongan, sektor perladangan, sektor perdagangan antarabangsa dan sebagainya. Dan secara praktikal, Malaysia waktu itu telah memajukan misalnya penapisan kelapa sawit, ya. Harga minyak sawit itu boleh naik, tetapi Eropah tak bagi masuk. Eropah tak bagi minyak kelapa sawit yang telah ditapis di Malaysia itu masuk di sana. Jadi dia pula cari cara-cara yang praktikal, ya, untuk mengatasi itu. Misalnya dengan adakan apa yang dikatakan pertukaran barter, mula-mulanya dengan India, kemudian di Pakistan, kemudiannya dengan Uni Soviet dan akhirnya dengan negeri China, ya. Jadi dengan cara-cara ini dia dapat mengatasi boleh dikatakan sikap barat lah yang tidak ingin Malaysia memajukan industri penapisan minyak dan sebagainya. Jadi dalam hal itu dan juga dalam hal pandang ke timur misalnya, ya, kami menganggap kami menghargai sumbangan dia, dan misalnya baru-baru ini dengan wabak misalnya, ya, yang berlaku sekarang, kita dapati sekali lagi, ya, dasar kita seolah-olah ikut saja apa yang barat buat, ya. Sedangkan sebenarnya kalau kita lihat apa yang berlaku di negeri China, di Korea Selatan, malah di Jepun dan di Taiwan dan di Vietnam, mereka tidak pernah adakan PKP pada peringkat nasional. Selain daripada China, kerana wabak itu telah meluas di sekitar
bandaraya Wuhan ya, dan di sekitarnya. Tapi selain pada itu, pada peringkat nasional, negeri China tidak pernah adakan PKP ya, dan Vietnam tidak pernah. Vietnam jauh lebih miskin daripada kita, malah kalau kita lihat apa berlaku di Laos dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan bahawa sikap dia iaitu jangan kita terus ikut saja apa yang Barat cakap, itu satu sikap yang kami menghargai. Memang dalam beberapa hal yang lain ada perselisihan, itu tidak boleh dinafikan. Tetapi sikap kami pada waktu itu bukan 100% hitam ataupun 100% putih ya, tapi lebih lebih kompleks lah ya. Arif, saya tanya Ustaz Syarif Prof, doktor dah pergi sampai ke peringkat bercakap mengenai polisi Malaysia dalam menangani COVID-19 berarti tadi doktor cakap kata doktor berada lama di peringkat antarabangsa, malah di Bank Dunia. Doktor tahu tentang ekonomi global. Apakah doktor rasa PKP yang kita laksanakan dah hampir daripada 18 Mac doktor sampai sekarang ini dah ada 1 tahun setengah adalah satu yang bijak? Sebenarnya bagi saya langkah semacam PKP ya, dalam bahasa Inggeris biasanya disebutkan lockdown ya. Ya. Ini adalah langkah yang kasar ya, bukan langkah yang halus. Dan apa yang perlu dalam keadaan macam ini, di mana misalnya memang mungkin ada di tempat-tempat tertentu, di kilang tertentu, di pejabat tertentu ataupun di kawasan tertentu, mungkin ada virus itu sudah meluas dan sebagainya, perlu ada tindakan yang tepat pada kawasan itu. Tapi dengan mengenakan satu PKP pada peringkat nasional ataupun seluruh negeri, kita tak kena pada ini dan kita mengganggu. Jadi bagi saya, kalaulah perlu PKP semacam di Wuhan pada ujung bulan Januari tahun sudah, itu sepatutnya tepat pada sasarannya. Jangan pula kita menyusahkan orang-orang lain ya. Dan kita lihat di Korea itu dia tepat pada ada satu bandar yang dinamakan Daegu ya, di mana wabak itu mula meluas di sana. Dia tepat pada Daegu, tapi itu pun tak ada PKP pada peringkat bandar pun tak ada. Ya. Bagi dia penting kita buat ujian yang mencukupi. Di sini ujian itu boleh dikatakan ujian itu mahal. Jadi kita tak boleh buat ujian itu kecuali ada gejala, ada simptom dan sebagainya. Jadi cara macam itu kita tidak akan tangkap mereka yang membawa penyakit itu. Dan juga kita dapati bahawa apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris contact tracing ya. Kita nak tahu bagaimana ini meluas. Misalnya semua orang tahu bahawa kumpulan terbesar pada peringkat awal adalah kumpulan apa yang dikatakan kumpulan tabligh ya. Ada 18,000 orang yang terlibat dengan perhimpunan di Sri Petaling itu. Dari 18,000 itu dekat 2,000 itu orang asing ya, orang Indonesia, orang Singapura, orang Brunei, orang Filipina Selatan, orang Bangladesh, orang India dan sebagainya. Jadi mereka ini yang telah membawa penyakit itu di tempat lain. Tapi di sana mereka dari awal lagi dia dapat kesan semua orang yang datang daripada Malaysia dan terutama sekali mereka yang terlibat dengan tabligh itu. Jadi mereka dapat kawal keadaan itu. Tapi di sini hampir lebih pada 4,000 daripada 16,000 rakyat Malaysia yang terlibat tu belum dikesan lagi. Ya, belum dikesan. Ya, jadi ini menunjukkan bahawa kita tak serius dalam hal ini ya, dan kadang-kadang apa yang sepatutnya merupakan satu amalan yang patut digalakkan ya. Dalam bahasa Inggeris disebutkan SOP. Sekarang bagi rakyat Malaysia ni SOP dianggap sebagai peraturan, perintah. Ya. Itu kita sudah keliru dengan cara kita
melihat apa yang sepatutnya digalakkan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dapati bahawa kalau kita lihat misalnya di Korea, ya, mereka bukan hanya Kementerian Kesihatan yang terlibat. Kementerian Pengangkutan Awam akan menyusun semula pengangkutan awam supaya tidak terlalu ramai dalam bas ataupun dalam train pada waktu-waktu tertentu. Jadi waktu kerja itu juga akan berubah. Ini melibatkan Kementerian Tenaga Manusia misalnya dan kementerian-kementerian yang lain. Sekolah, kita juga nak selamatkan sekolah, kita mengambil tindakan yang perlu. Mereka terus bersekolah. Anak-anak di Korea dan sebagainya terus bersekolah. Tetapi beberapa langkah diambil supaya guru dilatih, ibu bapa dibimbing, anak-anak sendiri dibimbing supaya mereka lebih selamat. Jadi kita dapati sepatutnya kita belajarlah daripada orang-orang lain, ya. Tapi kita seolah macam bodoh sombong, ya. Tak mau belajar daripada orang lain, ya. Dan itu sayang, ya. Kitalah yang rugi, ya. Jadi satu yang penting ialah kerajaan itu sepatutnya mempunyai satu sikap pendekatan yang menyeluruh satu, tapi yang di samping itu amat penting kita melibatkan orang ramai. Kita melibatkan rakyat sendiri, jelaskan kepada rakyat apa yang sedang berlaku. Kalau tidak, apa yang sedang berlaku sekarang, kita percaya saja apa yang ada dalam media sosial, termasuk yang kononnya maklumat yang bukan-bukan, ada konspirasi ini, konspirasi itu. Jadi kita menjadi musuh kita sendiri kerana terkeliru dengan maklumat yang mengelirukan seumpama itu. Jadi Doktor, sebagai pakar ekonomi, Doktor, Doktor lihat bagaimana sejauh mana kegagalan daripada peringkat awal kerajaan mengatasi masalah ni. Kalau kata Doktor kata tadi, Doktor mengambil Korea, Daegu bandar besar tu, bagaimana mereka boleh mengawal Daegu daripada tidak merebak ke Busan dan tidak merebak ke Seoul, ke bandar-bandar yang lebih besar. Dan sekarang kita agak terlewat. Kita dah sampai ke peringkat virus telah berada sejengkal daripada hidung dah berada. Apa saran doktor yang ada sekarang masih boleh kita baiki? Dan kalau kita tak baiki, kita dah tengok angka kita hari ini terbesar angka kematian doktor, 360 orang. Berarti 15 minit, setiap 15 minit seorang mati hari ini. Dan mereka yang berada dalam ICU juga dah 500 yang memerlukan bantuan. Doktor tengok keadaan sangat kritikal. Tapi kalau move daripada hari ini, doktor, dalam keadaan sudah terlewat dan angka telah pun tinggi dan kita menganggap bahawa menangani pandemik ini meletakkan Malaysia antara senarai 10 negara yang sekarang dianggap paling buruk di dunia. Apa yang langkah yang boleh diambil, doktor? Terutama saya fikir dari segi kesihatan satu, tapi dari segi ekonominya. Kerana saya fikir, kata doktor, ramai orang akan terus kehilangan nasi dan lauk di atas meja kalau isu kesihatan ini mencengkam ekonomi. Tuan Haji, saya rasa kita tak boleh bezakan kita tak boleh asingkan soal kesihatan daripada soal ekonomi. Jadi langkah-langkah yang perlu dari segi kesihatan ialah kita sepatutnya ada ujian, kita patut kaitkan dengan di mana orang itu kerja. Sebab kalau kita sangka bahawa ini akan meluas hanya di tempat kerja, tapi tidak pedulikan di mana tempat mereka tinggal. Ya, kita mesti mempunyai satu pendekatan yang menyeluruh. Ya, dan dengan langkah semacam itu kita dapat kena pada sasarannya. Itu sesuatu yang amat penting. Jadi ujian itu amat penting. Kelengkapan untuk melindungi diri itu amat penting, termasuk masker dan sebagainya. Jadi sekarang dinasihatkan dua lapis, ya. Tapi sebenarnya dua lapis itu kerana kita tak payah gunakan masker dua lapis di sini, ya. N95. N95 ini sepatutnya itu diciptakan lebih kurang hampir 1 abad yang lalu oleh seorang doktor dari Malaysia. Ya. Dia waktu itu British berkuasa di Pulau Pinang
dia menentang British kerana British waktu itu nak jual candu. Dia menentang British dan dia tidak dibenarkan walaupun dia lulusan Cambridge University, ya. Bukan mudah orang nak pergi Cambridge University. Dia kemudiannya tidak boleh kerja dalam Empire British. Dia terpaksa pergi kerja di Manchuria untuk Maharaja Cina waktu itu. Jadi ada wabak di Manchuria yang katanya berkait dengan soal yang pneumonik lah, ya, yang beredar. Jadi itu dia perkenalkan. Jadi kita dapati bahawa sebenarnya ini bukan perkara-perkara yang baru, ya. Kalau kita lihat dari segi sejarah Islam pun ada banyak contoh-contoh di mana langkah-langkah telah diambil oleh Sultan Osmania dan sebagainya. Tapi yang penting itu tindakan yang kesihatan itu penting. Bukan hanya soal vaksin, ya. Vaksin itu penting. Tapi seperti kita tahu, Haji Zainal, saya kurang tahu tentang syariah, tapi kalau generasi saya lah, ya, ada sekurang-kurangnya ada 3 vaksin, ya. Vaksin cacar air, ya, smallpox, ada vaksin polio dan vaksin TB, ya. Itu waktu kecil lagi. Jadi vaksin itu 100%, perlindungan itu 100%. Tapi apa yang dikatakan vaksin sekarang bukan 100%, tetapi cukup membantu mengurangkan risiko kena sakit dan juga risiko mati. Itu jelas. Tetapi kalau kita bergantung pada soal vaksin semata-mata, kita dapati misalnya di UK ataupun di Chile dan sebagainya, dia bila dekat dengan 60%, dia sukar untuk melebihi 60%. Jadi tanpa perlindungan, tanpa mencapai dekat 90%, sukar sekali seluruh masyarakat itu dilindungi, ya. Jadi vaksin itu penting, tapi perlindungan seperti masker, menjarakkan diri dan sebagainya, saya rasa ini sudah perkara, walaupun perkara yang dianggap perkara yang remeh, tetapi amat penting, ya. Dan kita dapati sekarang ramai orang, terutama sekali saya hanya dapat keluar di sekitar tempat tinggal saya saja, tapi saya dapat tahu, ya, bahawa ramai orang yang pakai, yang menggunakan masker, yang saya tidak pernah lihat. Misalnya tadi saya pergi beli roti, ya. Saya tak nampak seorang pun yang tak pakai masker. Saya tak nampak seorang pun yang merapatkan diri. Tapi kalau kita lihat media sosial memang ada berlaku, ya. Tetapi itu kerana tidak ada usaha untuk mengingatkan. Jadi itu semua penting. Tapi dari segi ekonomi, kita harus memikirkan apa yang kita dapat melakukan dalam keadaan semacam ini. Dan kita tidak boleh menafikan dua hakikat. Satu yang berkaitan dengan soal kesihatan ialah bahawa pandemik ini, COVID-19 ini sudah jadi endemik. Ertinya dia tidak akan hilang dengan serta-merta. Ya. Nak kata pasca pandemik 3 bulan ke 6 bulan, itu jangan percaya. Ya, COVID-19 akan berterusan sehingga terdapat vaksin macam vaksin yang saya dapat waktu kecil dulu, ya. Jadi itu satu realiti, ya. Kita tak boleh lari daripada itu. Maka kita mesti menyesuaikan cara kita meniaga, misalnya cara kita kerja dengan hakikat ini. Dan ini bermakna misalnya kegiatan-kegiatan pelancongan tidak sukar sekali kita mengharapkan pelancongan itu akan pulih dalam jangka pendek, ya. Jadi kita harus memikirkan cara-cara untuk meniaga, untuk menyesuaikan untuk memberi perkhidmatan pada orang lain yang dapat berterusan sambil kita terus tidak
merupakan satu punca penyebaran wabak ini, ya. Syaril, kalau ada apa-apa nak tanya pada doktor sebelum saya pergi pada Dr. soalan Jomo, saya. Dr. Jomo, baru-baru ini Menteri Tengku Zafrul mengatakan dia menafikan bahawa negara gagal dalam menguruskan ekonomi sewaktu pandemik. Ini dibuktikan dengan menurut beliau kerajaan telah melancarkan pelbagai pakej yang nilainya berpuluh beratus bilion. Pada masa yang sama, Tunku Zafrul mengatakan bahawa jumlah pengangguran pun dapat dikurangkan. Dan dia menjawab bahawa begitu juga hutang negara masih dalam keadaan terkawal. Saya ada segala dia punya statistik, tapi secara generalnya, Doktor, Menteri mengatakan bahawa apa yang mereka lakukan ketika ini is on the right track. Izinkan saya bertanya pada Dr. Jomo sebagai ahli ekonomi yang sering dijemput di luar negara, kepakaran doktor sering juga diambil oleh pemerintah. Bagaimana doktor melihat kenyataan Tengku Zafrul? Ini bukan politik tetapi berdasarkan pengamatan Dr. Jomo. Adakah kita sejak pandemik ini berlaku, kerajaan telah menguruskan ekonominya di jalan yang betul? Silakan doktor. Ya, terima kasih Syaril. Ada beberapa hal ya yang timbul yang berkait dengan itu. Bagi saya, apa yang perlu ya adalah usaha, 3 jenis usaha ya dari segi ekonomi. Satu, usaha semacam usaha apa yang dikatakan package prihatin, ya, iaitu untuk membantu mereka. Bukan yang sekarang tak kerja ni bukan kerana mereka tak mau kerja. Mereka tak dapat kerja, tak boleh kerja. Ya, tak diizinkan kerja. Bukan kerana mereka malas ataupun tak nak kerja. Ya, jadi dalam keadaan semacam ini penting kita membolehkan orang kerja tanpa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Itu yang penting. Sebab itu saya menekankan tadi soal satu pendekatan yang melibatkan seluruh pemerintah, seluruh kerajaan satu, dan melibatkan orang ramai, iaitu kita peka terhadap apa yang orang ramai cadangkan. Misalnya saya bagi contoh, saya pernah lihat gambar-gambar di Kerala di India. Ya, mereka itu bukan kaya sangat, mereka jauh lebih miskin daripada Malaysia. Jadi apa yang mereka menggunakan? Mereka tak mampu untuk beli maskah. Mereka mengambil kain sari yang lama dan ikat kain sari. Jadi macam ya, Maskahlah. iyalah ya. Jadi itu cara mereka ya, macam pakai purda ke apa ya. Ya, tapi dengan kain sari yang lama. Jadi orang yang sudah peka tentang masalah yang harus kita hadapi, mereka menyesuaikan diri. Mereka cari cara untuk memastikan jarak. Bagi mereka di Kerala bukan 1 meter, 2 meter ya jarak yang mereka jaga. Ya, jadi hanya pada ketika dia akan ambil barang dan bayar duit, pada waktu itu saja ada kontak, mereka berdekatan. Ya. Selain itu jarak 2 meter. Ya. Dan mereka terus meniaga di pasar dan orang ramai terus berterusan. Ya, jadi kita dapati bahawa ada cara-cara yang sesuai dengan keadaan hidup kita, keadaan kerja kita yang boleh diperkenalkan. Ya, tetapi jarang sekali kita ini SOP, tak boleh keluar, tak boleh ini, tak boleh. Itu bukan cara yang membantu. Kita sepatutnya membolehkan orang ramai untuk terus hidup, untuk terus meniaga, untuk
menjalankan apa yang perlu dijalankan setiap hari. Sekarang dekat setahun setengah anak-anak murid yang sekolah itu tak dapat ikuti sekolah. Kalau kita mengharapkan mengharapkan PDPR. alat PDPR, belajar daripada rumah. Tapi mengharapkan dulu ya sepanjang tahun 2020 terus dengan digital saja. Kurang daripada 6% yang mempunyai alat digital. Lebih pada 90% daripada anak murid tidak mempunyai alat digital. Sedangkan sepanjang bahagian kedua abad ke-20, TV pendidikan itu sudah lama dipakai. Ya, sewaktu saya di bangku sekolah lagi TV pendidikan sudah diperkenalkan. Ya, saya masih ingat Haji yang mengajar mukadam misalnya di TV pendidikan tahun 60-an lagi pakai TV hitam putih waktu tu. Ya, dan seterusnya kita dapat dikembangkan. Tetapi kononnya kerana kita nak canggih sangat, nak sampai kepada IR 4.0 dan sebagainya, kita tak mau pakai cara-cara abad ke-20, kita nak terus kepada abad ke-21, sedangkan lebih pada 90% tak boleh tak ada kemudahan itu. Sedangkan hampir semua isi rumah di Malaysia ni mempunyai TV. Ya. Beberapa siaran lain tambahan boleh ditambah dengan mudah. Ada orang yang mungkin telah bersara yang mempunyai kebolehan, yang masih mempunyai kebolehan untuk mengadakan program-program. Ya, kalau dulu bukan hanya satu channel saja, ada beberapa channel untuk TV pendidikan. Jadi kita mesti sesuaikan dengan keadaan kita dan keadaan rakyat, bukan hanya dengan apa yang nak yang idamkan oleh pihak kerajaan, tetapi kita mesti lihat dan peka terhadap nasib orang ramai, bagaimana apa yang mereka dapat manfaatkan dan sebagainya. Jadi itu bagi saya itu yang amat penting ya. Jadi kalau kita lihat sekarang bagi yang memang tidak boleh nafikan seperti diakui oleh Tunku Zafrul, ada usaha-usaha misalnya untuk mereka yang kerja dalam kilang besar dan kilang dan sebagainya, mereka terus kerajaan mensubsidikan majikan untuk terus menggajikan mereka yang kerja walaupun gajinya kurang. Tapi kebanyakan rakyat Malaysia yang bekerja sendiri ataupun kerja dalam sektor tak formal, dalam PKS, dalam perusahaan yang dikatakan mikro, ya, iaitu perusahaan keluarga. Bagaimana dengan nasib mereka? Ada langkah seumpama itu yang tujukan kepada nasib mereka. Dan bagi mereka yang kerja misalnya yang kerja yang bersihkan sampah dan sebagainya, mereka itu adalah nasib mereka itu dalam keadaan yang agak teruk, ya. Tetapi siapa yang pedulikan nasib mereka? Jadi kita dapati bahawa kita terlalu banyak memikirkan apa yang canggih, apa yang di teknologi barisan depan dan sebagainya, sedangkan kita tidak memikirkan nasib dan keadaan yang dialami oleh rakyat jelata. Doktor, untuk tuan-tuan, kami keliru antara Prof dan Doktor kerana Prof melarang kami memanggilnya Profesor. Dia seorang yang sangat humble. Orang yang memang naik komuter, naik LRT. Zaman dia dulu dia naik bas, tuan-tuan. Sampai sekarang lelaki ini tak memiliki kereta, hidup sangat humble. Jadi sampailah ke satu peringkat dia suruh panggil dia Doktor. Tak bolehlah dia seorang Profesor. Tapi dia jadi sekarang sekejap Profesor, sekejap Doktor. Jadi tuan-tuan fahamlah. Super pun tak boleh pakai nama Profesor, dia tak benar kan. Tak apa, saya nak tanya dengan Prof. Ini saya nak slow down sekejap. Dah panjang Prof jelaskan tadi sebelum kita pergi kepada nasib rakyat. Saya suka sebab inilah sesuatu yang menjadikan Jomo K. Sundram idola kepada banyak orang yang selalu bersifat marhain. Dia bercakap apa, dia akan balik kepada rakyat bawahan, tukang sapu sampah, orang yang bekerja, kita panggil ekonomi rencam. Real, dalam ekonomi moden, real, orang dah lupa dah golongan ni.
Orang selalu bercakap rakyat Malaysia adalah executive, junior executive, PNB yang dipanggil professional, executive, manager dan juga businessman. Itu istilah PEMB, semua pakai. Tapi doktor membawa kita balik melihat bahawa jangan cuba menipu realiti negara ini bahawa ramai orang masih lagi adalah marhaenism, buruh. Doktor, saya nak tanya ni, bila ada sekatan terhadap penjaja, kita ada 1 juta penjaja. Itu adalah data yang tak boleh ditipu. Kemudian kita ada B40 yang panjang ni, yang telah dikurung dan kemudian digula-gulakan dengan yang saya fikir kalau tak munasabah lah angka bantuan 500, 600. Bukan saya nak jelaskan bil doktor, untuk makan pun tak ada. Saya tanya dengan doktor, apabila doktor menegur Syahril punya soalan tadi itu tentang PPN, Program Pemulihan Negara dan Ekonomi. Kata menterinya kita berada di jalan yang tepat. Pada pandangan saya masih lagi menganggap kata plan ini menyeksa rakyat bawahan. Walaupun angka bilion-bilion diberi bantuan, tetapi agihan tersebut sebenarnya tak boleh menyelesaikan apa pun kerana dah panjang PKP ini. Apa saranan doktor yang terbaik yang kerajaan perlu lihat supaya orang yang bukan PEMB inilah yang kita cuba berlakon bahawa Malaysia negara PMB dan cuba melupakan kita masih banyak orang rentan. Apa nasihat doktor kepada Menteri Kewangan dan kerajaan? Macam Tuan Haji sebut tadi, yang kita harus pedulikan ialah nasib orang rakyat jelata, ya. Dan kalau kita lihat sekarang yang hidup yang paling susah lah, ya, adalah mereka yang tidak dapat bekerja langsung, ya. Dan kalau dapat kerja, mereka akan lebih kurang meniru apa yang jiran buat, apa yang kawan-kawan buat, kalau meniaga yang serupa dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak peluang, ya, kalau yang harus kita cari, ya, masing-masing mesti cari apa yang sesuai dengan kedudukan dan hubungan ni. Misalnya kalau ada saudara yang ada di kampung misalnya, yang ada misalnya ada bekalan buah cempedak, ya. Tadi saya nak beli buah cempedak, ya, tapi dia tak nak jual buah cempedak asalkan saya beli yang goreng. Sedangkan yang goreng itu bagi saya kurang sihat lah, ya. Tapi dia tak nak jual. Dia tak nak jual kepada saya. Jadi kita dapati sebenarnya bahan-bahan makanan sekarang, ya, ramai orang kalau nak isikan perut, apa yang mereka makan? Mi segera. Ya, bahan-bahan seumpama itu yang sebenarnya tidak ada khasiat langsung. Saya cukup bimbang, setahun setengah ini makan mi segera, walaupun rasanya okey, tapi ini akan membawa masalah besar dari segi pemakanan, dari segi nutrition. Ya, jadi kita harus memikirkan itu. Bagaimana kita misalnya dapat membekalkan, ya, sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran itu susah sekali nak dapat. Ya, nak makan ulam bukan mudah. Nak makan ulam sekarang dalam keadaan sekarang. Jadi harus kita memikirkan mereka yang nak pakai, yang nak makan ulam dan sebagainya, dan kita dapat bekalan daripada itu. Malah ada orang yang tanam di bandar juga, ada yang tanam sayur dan sebagainya. Ya, jadi kita harus memikirkan cara-cara ini, jangan hanya meniru yang orang kawan-kawan yang duduk sebelah, tetapi memberi sesuatu yang boleh dikatakan melengkapi, ya. Jadi kalau sesuatu penjajah itu menjual katakan betik, seorang lagi menjual misalnya pisang. Ada yang jual cempedak yang saya carikan tadi, ya. Jadi kita dapati bahawa dengan cara-cara ini kita dapat ini, kerana sekarang kerana ramai yang terdesak, ya, mereka semua sedang cuba meniaga dan agak sukar sekali. Kalau dulu dengan pasaran yang ada, katakan ada 1 juta orang yang buat kerja itu. Sekarang 2 juta, 3 juta orang membuat kerja
sedangkan pasaran itu dah mengecut. Tentu ini menimbulkan masalah. Ya, tapi kita harus memikirkan bahawa kalau kita dapat terus berniaga di kalangan sama sendiri, ya, itulah ekonomi rakyat akhirnya. Ya. Syaril, Ya. perasan tak Dr. Jomo sangat mengelak untuk mengkritik kerajaan. Saya dah test 2-3 kali. Saya rasa Dr. Jomo mengambil keputusan untuk tidak mau menjadikan sesi malam ni untuk dia mengkritik kerajaan. Sebab tu saya saya heran, rasa dia sebab tu saya heran apabila orang banyak yang mengkritik Dr. Jomo, mereka kata Dr. Jomo ni partisan, berpihak. Sedangkan saya rasa beliau ramai orang mengatakan netizen kata Dr. Jomo ni berpihak, pro orang ni, anti orang ni. Tetapi dalam masa 46 minit ni, Abang Nas, kita dah feeding bola tapi doktor enggan untuk mengkritik kerajaan. Saya fikir kata saya tak puas hati jawapan kerana saya mengharapkan jawapan doktor yang kritikal seperti tahun 80-an dan 90-an, di mana dasar-dasar kerajaan yang doktor rasa tak betul, doktor akan doktor akan nyatakan secara terbuka seperti syarah-syarah doktor yang sangat bersemangat di Universiti Malaya pada zaman tu. Tapi hari ini doktor memilih untuk tidak memburukkan keadaan dengan memberi ruang kepada Datuk Tengku Zafrul claim ekonomi kita in the right track. Seorang yang naif macam saya tentang ekonomi pun saya tahu track tu telah pun rosak dan tak betul. Kereta api tu akan terbalik pada bila-bila masa. Tetapi doktor cuba mengatakan jangan sentuh benda tu, sebut saya tahu kalau doktor sentuh saja dia seperti menelanjangkan pelbagai kelemahan dalam plan tu. Tapi doktor, saya nak tanya doktor, sebab tujuan saya panggil doktor adalah untuk doktor jelaskan apakah ekonomi kita berada dalam keadaan yang betul yang sedang disusun sekarang ketika rakyat sedang kehilangan kerja, angka pengangguran mungkin mencapai 1 juta, satu penjaja tak dapat keluar lagi berniaga dah lebih setahun lebih. Apakah straightforward? Tak perlu saya jawab itu. Sebab yang dengar ni, yang penonton ni semua tahu. Ya, kita semua hidup dalam keadaan yang terhempit. Ya, itu jelas. Itu jelas. Tapi soalnya bagaimana nak keluar. Dan salah satu yang saya tidak setuju, sejak tahun sudah saya telah minta supaya kerajaan belanja lebih untuk bantu orang susah, terutama sekali mereka bukan dalam sektor formal, ya, golongan yang kerja sendiri dan kerja dalam sektor tak formal. Mereka itu yang diabaikan selama ini. Jadi bagi saya itu amat penting. Itu amat penting. Dan sebenarnya memang tidak boleh nafikan bahawa kerajaan sudah banyak utang, ya, tapi ini adalah perbelanjaan untuk nasib orang ramai, bukan perbelanjaan untuk meniaga di atas angin, meniaga di luar negeri dan sebagainya, ataupun untuk bagi kontrak kepada kawan-kawan. Ini bagi saya adalah amat penting. Jadi pada waktu ini di mana nasib orang ramai itu terjejas, kalau kita tidak sanggup belanja untuk membantu, saya rasa kita tidak akan sampai ke mana-mana. Ada masalah besar kalau kita tidak mengambil tindakan yang sewajarnya dengan segera. Apa yang sedang merupakan satu kemerosotan sekarang akan berlanjutan menjadi satu kemelesetan, dan jauh lebih sukar untuk keluar daripada kemelesetan, daripada kemerosotan sementara. Jadi oleh kerana itu, sebenarnya semua ini saya pernah berkali-kali berucap selama lebih pada 1 tahun, setahun setengah. Ya, apa yang saya sebut malam ini sebenarnya bagi mereka yang pernah dengar saya, tak ada sesuatu pun yang baru. Ya, tetapi malangnya kita dapati bahawa kalaulah dari dulu lagi lah Haji Zainal, ya, kalau apa yang mereka akan laporkan ialah aspek di mana jelas saya berbeza dengan mainstream, ya. Tetapi apa yang di mana saya setuju, misalnya tentang pandang ke timur dulu, perlunya membangunkan industri dan sebagainya, itu tidak akan disebutkan kerana
orang lain juga ya saja. Ya, jadi itu cara berita itu disampaikan di Malaysia. Tetapi sepatutnya kita mempunyai pendekatan yang seimbang. Dan dalam soal ni saya tak mau pilih bulu. Ya, kerana kita sama-sama menghadapi malapetaka besar. Ya. Dan kita tidak akan keluar dari kemulut ini hanya dengan tuduh menuduh dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu saya rasa tanggungjawab kita semua untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang masalah yang kita menghadapi bersama dan juga jalan keluar apa yang tanggungjawab kita semua sebagai umat insan untuk jaga supaya kita tidak menjejaskan mereka di sekitar kita, keluarga kita dan sebagainya. Itu semua saya rasa perkara-perkara yang bukan baru tetapi yang perlu ditekankan sekali lagi. Jadi saya terus memihak kepada Mahain, saya terus memihak kepada rakyat jelata. Jadi kalau nak kata saya tidak memihak itu kurang tepat. Saya terus memihak. Tapi soalnya dalam keadaan semacam ini, masalah yang kita hadapi bukan hanya setakat perikatan itu atau barisan itu ataupun pakatan itu. Itu ada masalah yang jauh lebih besar. Misalnya harga vaksin terlalu tinggi kerana syarikat gergasi antarabangsa yang kuasainya. Ya. Dan mereka terus menolak usaha. Misalnya ada seorang insan namanya Mustaqim Dagama daripada Afrika Selatan. Dia telah minta dan lebih daripada 100 kerajaan di dunia telah sokong permintaan supaya hak cipta itu digantung buat sementara selama pandemik ini. Tetapi terus ditentang walaupun dia minta lebih kurang 9 bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu. Tetapi terus ditolak. Jadi masalah kita bukan hanya kalau kita tidak pedulikan apa yang sedang berlaku di dunia, kita tidak akan dapat memahami ini. Ya, wabak ini sebenarnya bukan diciptakan di Malaysia. Ya. Jadi kita juga harus memikirkan cara-cara supaya kita bersama dapat keluar daripada malapetaka ini. Real? Dr. Jomo, doktor menegur kita dengan mengatakan bahawa betul saya ambil teguran tu bahawa kita boleh blame orang je dia, tapi ini bukan masa dia. Menyalahkan orang. Saya belajar satu yang baru selepas 20 tahun tidak hadir dalam kuliah-kuliah doktor yang luar biasa dan sentiasa bersemangat dulu. Saya rasa saya bertemu dengan satu kata-kata yang memberi peringatan hari bahawa mengkritik, menyalahkan orang, blaming tak membantu. Ini bukan masa menangguh dia kurus. Sebab tu doktor kata dalam jawapan-jawapan dia cuba merangsang kita untuk lebih berfikir sebagai orang awam. Nak tanya soalan? Saya tanya soalan. Ya, Dr. Jomo, berdasarkan perbincangan kita selama 54 minit ini, boleh tak saya rumuskan bahawa Dr. Jomo mahu kerajaan supaya membuka sektor ekonomi ini. Tapi pada masa yang sama, kita jagalah SOP itu, SOP ini kita jaga. Tetapi janganlah kita jumutkan dengan mentang-mentanglah kadar jangkitan ini tinggi sampai kita tutup segala sektor ekonomi. Itukah yang cuba doktor sampaikan? Bolehlah dirumuskan semacam itu, tetapi detail-detailnya amat penting ya. Detailnya amat penting. Apa usaha-usaha yang perlu untuk mengatasi wabak ini, detail-detail macam mana kita nak gerakkan ekonomi. Kalau bahayanya kalau kita tidak membuat demikian, tidak mengambil tindakan yang dengan cukup segera dan sebagainya. Saya setuju. Tetapi detail itu amat penting kerana kalau kita cakap terlalu general pula, nanti macam orang Indonesia kata ini omong-omong kosong saja. Ya. Doktor, apa nasihat doktor kepada rakyat Malaysia? Katalah orang macam saya meniaga dah kecil-kecil doktor. Saya kerana saya tak begitu celik ekonomi global dan saya tak faham ekonomi tempatan dan kalau tunggu kerajaan dia akan tetap mengatakan oh everything is okay, we are on the right track.
Tapi orang seperti saya tak akan dapat melihat 6 bulan daripada sekarang. Bolehkah saya melabur sesuatu yang baru dengan tabungan saya ada, atau simpan saja, stay dulu until keadaan sukses? Ataupun kalaulah saya ni baru diberhentikan kerja dan saya ada sedikit wang, RM15,000, RM20,000, patutkah saya memulakan perniagaan? Macam saya kata tadi, Doktor, data lama yang dikeluarkan OH adalah pengkajian orang yang mengkaji data di Facebook ni. Dulu 1.4 juta orang je yang menggunakan akaun Facebook, daripada 26.8 juta akaun Facebook, 1.4 juta je akaun berniaga. Hari ni saya jangka benda tu mungkin meningkat hampir 3 juta akaun yang orang berniaga. Dan akhirnya, Doktor, bila kita scroll orang akan berniaga. Ini saya kesian, Doktor, because mereka ini adalah orang yang mendapat pampasan kerja ataupun mengeluarkan tabungan atau jual kereta mereka. Tapi mereka akan balik pada perniagaan yang sangat sama seperti orang lain. Buat kek, kita hanya dah ada beratus kek dalam FB yang kita scroll. Meniaga reseller, apa saja bentuk reseller, dropship. Yang saya rasa kata, secara ekonominya, Doktor advise simpan apa yang ada, belanja berdikit-dikit ataupun tukar menjadi peniaga. Kalau saya tanya saya, macam nak tukar jadi peniaga ketika pembelinya makin menguncup? Ketika daya beli makin melemah, ketika indeks pengguna makin merosot. Mungkin Doktor boleh nasihat, sebab ramai orang sekarang mungkin berfikir mereka hilang pekerjaan yang lain. Pekerjaan terakhir yang ada sekarang hanyalah menjadi peniaga. Dalam keadaan kita di Malaysia ni, penting kita sama-sama melawan wabak ini. Kalau kita tidak dapat berjaya melawan wabak ini dengan sikap pemerintah yang ada sekarang, mereka tidak akan mengizinkan ekonomi itu terus berjalan. PKP itu akan berterusan, ya, dengan kaedah mereka. Saya telah memberi pendekatan yang lain lebih pada sejak bulan Mac tahun sudah. Ada kawan saya dengan saya, kami telah menulis beberapa artikel, bersuara dan sebagainya, tapi tak ada siapa yang nak dengar dan sebagainya. Jadi saya tidak dapat ni. Malah pada awal tahun ni saya pun dah bosan. Saya lebih banyak membantu orang-orang luar untuk bagaimana membantu teman-teman yang menjadi menteri di Afrika misalnya, untuk bagaimana untuk cari duit untuk lebih berani untuk membelanja. Tapi itu pada peringkat nasional, ya. Pada peringkat peniaga-peniaga, saya tak berani sebenarnya. Saya rasa saya tidak bertanggungjawab tanpa memikirkan pilihan-pilihan yang konkret yang ada pada seseorang itu untuk memikirkan ini. Tapi sepatutnya kalaulah tidak ada usaha yang serius, ya, untuk mengawal dan wabak ini, saya rasa kita akan terus kita akan ada kemungkinan kita mati lemas lah. Ya. Ini yang bahaya yang ada sekarang. Oleh kerana itu amat penting, ya, amat penting kita membolehkan orang terus mula meniaga dan sebagainya. Walaupun pendapatan tidak semacam dulu, ya, tapi sekurang-kurangnya dapat kais pagi makan pagi. Ya. Ini penting. Ada yang tak boleh dikatakan hampir tak ada pendapatan. Ya. Dan jadi bagi saya lah tanggungjawab besar, ya. Saya tidak berani untuk memberi nasihat yang melibatkan tabungan yang ada pada mereka. Tabungan itu bukan banyak sangat. Tabungan yang sikit yang ada, yang dikeluarkan daripada KWSP dan sebagainya, apa yang ada pada mereka bukan banyak sangat. Hanya lebih kurang 30% atasan daripada rakyat Malaysia yang mempunyai cukup tabungan untuk membuat pilihan semacam itu. 70% bawahan itu tidak mampu untuk membuat pilihan semacam itu. Jadi saya rasa tidak bertanggungjawab, tapi itulah pentingnya kita tidak memisahkan soal kesihatan daripada soal pendapatan. Haji, saya ada satu benda menarik lah Dr. Jobo cakap tadi. Beliau mengatakan beliau dan kawan-kawan telah banyak kali menasihati, tetapi nampaknya tidak diguna pakai nasihatnya. Lalu dia banyak pergi ke Afrika lah, tolonglah.
sebab dia negara sendiri tak nak dengar, dia pergilah bagi dia punya nasihat dekat rakan-rakan menteri-menteri di Afrika. Itu boleh betul statement tu macam mana doktor? Memang nampaknya pandangan doktor tidak diguna pakai atau bagaimana doktor? Ya, memang seperti saya terangkan tadi, apa yang saya kata hari ini bukan perkara yang baru. Saya pernah menyatakan sebahagian besar daripada itu pada tahun yang sudah. Ya. Tapi bila tidak dapat apa-apa sambutan, bukan saya nak diakui mana-mana, tetapi seolah-olah dasar itu terus berterusan, ya. Memang ada dilema-dilema tertentu. Dengan kerajaan yang ada sekarang, kepercayaan orang ramai terhadap kerajaan itu diragui. Oleh kerana itu, kalau dia pinjam, dia belanja, orang akan mempersoalkan, ini nak beli kawan, nak beli musuh politik untuk dapat majoriti di parlimen dan sebagainya. Orang akan meragui. Ini jadi kemelut Malaysia ni, kemelut politik di Malaysia ni saling berkait dengan isu-isu ini. Jadi tidak ada jalan keluar yang mudah, ya, yang bukan semacam dalam keadaan yang lebih biasa lah, ya. Jadi oleh kerana itu saya juga melihat bahawa masalah di Malaysia ni lebih sukar kita keluar daripada ini kalau dibanding dengan kebanyakan negeri yang lain. Tetapi memang kita tidak boleh menafikan kerana ada tindakan yang awal yang telah diambil, ya. Memang keadaan kita bukan seteruk misalnya keadaan di negeri India misalnya, ataupun keadaan di Filipina dan Indonesia misalnya. Tapi soalnya bukan kerana kita lebih kaya. Sebab seperti saya sebutkan tadi, Vietnam jauh lebih miskin. Vietnam kena COVID jauh sebelum kita. Vietnam kerana ada pekerja-pekerja dari Vietnam yang kerja di negeri China, mereka membawa COVID pada bulan Januari lagi. Januari tahun sudah lagi. Ya. Laos ada sempadan dengan negeri China juga. Mereka sudah kena ini. Tapi Laos itu negeri yang paling miskin di ASEAN. Ya. Kerala saya sebut. Tapi mereka agak berjaya, bukan berjaya 100%, tidak. Tapi secara relatif itu mereka dapat kawal keadaan dengan lebih itu. Kerana dua faktor tadi, melibatkan keseluruhan pemerintahan dan melibatkan orang ramai, melibatkan rakyat jelata. Ya, jadi itu bagi saya amat penting. Jadi kalau kerajaan tak nak buat apa ya, insan yang kerdil seperti kita boleh buat. Ya. Ya. Jadi dia bantu, saya cuba bantu teman-teman di Caribbean, di Amerika Selatan tak boleh lah sebab saya tak berapa fasih bahasa Sepanyol dan sebagainya. Tapi yang boleh bahasa Inggeris dan sebagainya, okeylah. Kalau tak semestinya mereka ikut apa saja segala yang saya sarankan, tapi mereka telah dapat mengawal keadaan. Kebetulannya ada teman-teman lama yang dulu kerja dengan saya di Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya tak pernah kerja di Bank Dunia, ya, tapi di Bangsa-Bangsa Bersatu saya. Okey, di Bangsa Bersatu. Okey. Saya sekarang bakal calon untuk presiden Senegal itu dulu kerja dengan saya di Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi bagi lebih mudah dengan dia, tetapi ada satu kumpulan menteri-menteri kewangan, ya, di Afrika. Mereka minta nasihat misalnya tentang kesan cukai, ya, sebab pemerintahan Biden di Amerika Syarikat memperkenalkan satu undang-undang tentang cukai untuk seluruh dunia. Jadi bagaimana untuk menangani dilema ini? Jadi benda-benda macam itulah saya cuba membantu sebanyak boleh. Tapi tak semestinya mereka nak dengar. Tapi sekurang-kurangnya mereka berminat untuk membincangkan perkara-perkara itu. Malangnya di Malaysia itu jarang berlaku.
Saya faham doktor, saya faham kata ia bukanlah tentang idea, tentang label. Saya fikir kata doktor bukan baru, doktor dah lihat apa yang orang yang berada di keliling Mahathir dan media Mahathir pada tahun 80-an membuat pengasihangan kepada doktor kerana doktor kritikal. Walaupun dalam hal-hal tertentu doktor menyokong Dr. Mahathir pada tahun 80-an. Saya tahu apa impak dia. Tahun 90-an, Jomo K. Sundram dianggap seorang sosialis, tokoh kiri, memberi pandangan-pandangan ekonomi yang tidak dipersetujui oleh kerajaan. Sekarang berulang lagi, kerajaan akan meletakkan bahawa ini kawan Mahathir. Di Malaysia kita akan banyak membunuh orang kerana siapa orang itu, daripada mengambil kebijakan sanaan orang itu kerana apa yang ada dalam fikiran. Ini dilema Malaysia, doktor. Iaitu permusuhan berasaskan kepada syak. Dan doktor adalah seorang mangsa syak sekarang. Walaupun doktor seorang yang pernah bekerja di Pertubuhan Bahasa Bersatu. Saya tahu pengetahuan doktor tentang ekonomi dunia sangat meluas. Doktor bukan pergi buat tesis. Doktor bukan pergi bercuti-cuti di PBB, bekerja dan mengendalikan pembangunan ekonomi negara-negara miskin. Tapi balik di sini hanya semata-mata doktor pernah berada dalam kumpulan penasihat Dr. Mahathir, maka doktor akan dilihat sebagai musuh yang tidak diperlukan. Ini tragedi doktor. Doktor dah lama, saya fikir sangat lama. Saya melihat doktor pun sangat lama menjadi mangsa tragedi, dan tragedi itu berulang lagi. Apa nak buat doktor? Inilah Malaysia di mana kita memusuhi semua orang sekalipun. Begini doktor, seorang buta di Malaysia pun kerana belajar politik, seorang yang memberi tongkat padanya pun dia akan tanya, kamu dari parti yang mana? Dia sanggup berjalan di dalam gelap doktor, tanpa tongkat. Kalau dia syak, orang yang memberi tongkatnya itu datang daripada parti yang berbeza. Begitulah gelapnya kita berjalan sekarang doktor. Saya ucap terima kasih kepada doktor sejam 7 minit bersama kami. Saya nak minta saja pandangan terakhir doktor. Boleh saya tanya satu soalan kepada doktor? Boleh. Silakan. Doktor, bila orang tengok interview kita ni, akhirnya orang akan terdetik satu perkara. Kalaulah doktor diberi peluang untuk menasihati, memberi pandangan lah lebih tepat, bagaimana untuk kerajaan sekarang menguruskan ekonomi di waktu yang sangat mencabar ini, apa perkara yang doktor nak bagi tahu? Sebenarnya sebahagian besar kami telah sentuh tadi, ya. Pentingnya pendekatan yang melibatkan seluruh kerajaan, pentingnya pendekatan yang tidak asingkan soal kesihatan daripada soal ekonomi, pentingnya pendekatan yang melibatkan rakyat jelata dan menekankan pentingnya pengetahuan, ya, ilmu itu sendiri, ya. Tetapi di samping itu saya rasa kalaulah ada kerajaan yang mempunyai yang dapat keyakinan orang ramai, ya, penting kita berani untuk belanja lebih. Saya cukup bimbang kalau kita tidak berani untuk belanja lebih, kerana apa yang menjadi had, batasan-batasan perbelanjaan kerajaan ini, sebahagian besarnya adalah sebahagian daripada sandiwara kewangan, ya. Tapi sandiwara itu sudah digantung dalam keadaan luar biasa yang dunia menghadapi, bukan hanya Malaysia, dunia menghadapi, sudah digantung. Kalau kita lihat misalnya negara-negara yang sudah mula pulih, ya, selain daripada negeri China dan sebagainya, di barat terutama sekali, malah di Jepun juga, mereka banyak meminjam. Walaupun Jepun misalnya, pinjaman hutangnya lebih pada 240% daripada KDNK setahun, mereka sanggup untuk terus pinjam dan belanja. Terus pinjam dan belanja supaya ekonomi itu tidak merosot sangat. Dan negara-negara maju itu semua. Jadi kalau kita lihat misalnya baru-baru ini tabung mata wang antarabangsa telah melaporkan bahawa negeri-negeri maju itu sudah mula pulih, ya, dalam 3-4 bulan kebelakangan ini semenjak vaksinasi itu sudah meluas. Tetapi negeri-negeri sedang membangun yang terus
prospeknya sudah makin menurun. Jadi jarak antara yang kaya dengan negeri kaya dengan negeri miskin itu akan bertambah. Kita sebenarnya kononnya dekat dengan nak jadi negeri kaya. Tetapi dalam keadaan semacam ini kita akan seolah-olah akan undur ke belakang lagi. Dan itu adalah akibat daripada dasar yang dilaksanakan. Oleh kerana itu saya negeri-negeri yang saya nasihati, memang saya tidak menafikan bahawa ramai juga tidak setuju dengan saya, tetapi akhirnya lama-kelamaan mereka setuju. Sebab mereka lihat apa yang sedang berlaku di dunia. Ada double standard. Apa yang sedang berlaku di negeri kaya, mereka belanja, sedangkan negeri-negeri sedang membangun yang sepatutnya belanja tidak berani nak belanja. Jadi ini bagi saya lah, ini satu kelemahan, dan tapi itu berkait juga dengan politik. Kerana orang tak percaya dengan pemerintahan ini. Itu yang menjadi masalah. Sebab kalau kerajaan belanja apa juga orang akan syak bahawa ini perbelanjaan untuk tujuan politik. Kerana segala yang dilakukan dalam 1.5 tahun ini, terutama sekali semenjak awal tahun ini, tidak ada siapa yang percaya perlunya keadaan darurat di mana parlimen digantung. Tetapi kalaulah tidak ada parlimen dengan jawatan kuasa akaun awam dia untuk memastikan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa tidak berlaku, orang tak percaya lagi. Tak ada apa-apa untuk mengelakkan penyelewengan itu berlaku. Jadi ini dilema sekarang. Jadi soal kesihatan, soal ekonomi dan soal pemerintahan ini sudah dicampur adukkan, saling berkait. Nah, Doktor nampak apa akan jadi, Doktor, kalau keadaan ini berpanjangan? Tuan Haji, saya tanya soalan yang saya tahu, ya. Saya bukan ahli nujum. Saya tahu, tapi apa yang Doktor nampak? Kalau saya tanya kita akan lalu 6 bulan yang lebih teruk daripada sekarang. Saya tak fikir 6 September akan bermula tragedi yang baru. Saya tak menganggap 6 September akan menamatkan tragedi yang ada. 6 September apabila parlimen dibuka, dia akan mencipta satu tragedi baru yang akan berlarut dalam keadaan 6 bulan lagi pula kekacauannya. Saya akan mengingatkan kata kita akan masuk, kita sedang bermain dalam drama Shakespeare di mana setiap babak adalah tragedi yang baru. Jadi itu yang menyebabkan saya fikir 6 bulan daripada sekarang pun, sama ada kerajaan ini kekal atau tukar kerajaan yang lain pun, doktor kata tadi kan, impak ketidakstabilan politik akan ada kesan kepada kewangan dan kewangan akan ada kesan pada kesihatan. Berarti kita akan melalui COVID ni lebih complicated kerana politik kita yang tak akan ada penyelesaian jangka panjang. Apa yang Tuan Haji sebut itu satu bahaya yang cukup besar, bukan hanya di Malaysia, di peringkat dunia. Kerana selama wabak ini berterusan, lebih banyak mutasi akan berlaku. Mutasi akan berlaku, ini bermakna lebih sukar. Ini menjadi masalah. Misalnya varian Delta ini berlaku timbul kerana mutasi itu berterusan. Ya? Kalau kita lihat sekarang ada varian Lambda pula. Ya? Sebab virus itu nak hidup. Ya, dia nak hidup. Dia akan cari, dia akan mengubahsuaikan dirinya sendiri untuk hidup. Sebab itu mutasi berlaku. Ya. Seperti juga makhluk yang lain. Seperti juga ahli politik. Mereka bermutasi kerana mereka nak hidup. Dan akhirnya mereka mencetuskan lebih banyak kekacauan dan kita lah yang menanggung akibatnya, Doktor. Dan mutasi ahli politik telah berlaku sejak 2018 sampai sekarang dan saya rasa akan ada lagi mutasi selepas 6 September. Doktor, terima kasih banyak kerana bersama dengan kami dan terima kasih kerana banyak Doktor bagi pandangan dan saya menganggap kata Doktor melatih kami untuk faham bahawa dalam keadaan sekarang kita tak perlu menyalahkan sesiapa.
Apa yang perlu adalah semua orang menyumbang perkara yang baik. Menuduh dan menyalahkan orang hanya tak menyelesaikan masalah, kerana kita boleh salahkan siapa saja, tapi akhirnya rakyat yang juga berada dalam keadaan yang susah. Saya terima kasih kerana doktor masih konsisten seperti mana seorang Jomo K. Sundram yang saya kagumi pada tahun 80-an. Saya berjalan kaki daripada Pasar Seni dan menghadapi hadir di kuliah-kuliah dan ceramah doktor yang kecil-kecil di UM. Melihat inikah orang yang paling ditakuti oleh rakan-rakan Dr. Mahathir pada waktu itu. Kerana doktor akan dilihat sebagai, ya, pada waktu itu kalau orang tak tanya, siapakah orang yang paling dianggap kiri di Malaysia? Mereka akan menamakan Rustam Ehsani, mereka akan menamakan nama Dr. Jomo K. Sundram, mereka akan menamakan Kasim Ahmad. Ini ada dia disenaraikan sebagai orang-orang bahaya. Tapi saya masih kagum kerana doktor banyak. Tapi Jomo K. Sundram banyak mempengaruhi saya untuk faham bahawa ideologi bukanlah apa-apa, dia hanya alat bagi orang yang melihat umat insan yang dipanggil sebagai alat untuk bersimpati dan berempati kepada golongan bawahan. Sama ada dia seorang sosialis, dia seorang Mahathirianism, itu hanyalah bagaimana mereka melakukan kerja. Tapi hati nuraninya tetap kerana mereka melakukannya demi orang bawahan. Terima kasih doktor kerana doktor hadir selama 50 tahun di Malaysia. Committed, malam ni ajak stream di channel kecil kampungan macam kami pun doktor akan datang selagi nawaitunya adalah umat insan. Itu tagline doktor. Ya, terima kasih kepada 2,000 lebih orang yang sustain menanti malam ni. Saya tak jangka kita akan dapat 2,300 orang yang setia menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak doktor. Waalaikumsalam. Icon, seorang pempengaruh yang sebenar. Dia adalah influencer yang sebenar bagi mereka yang nak faham tentang apa itu jiwa rakyat dan Mahathirianism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.